Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Bertemu kembali kita dalam Bola Bicara Santai, Khamis 16 Disember 2021 bersamaan 11 Jamadil Awal tahun 1443 Hijriah bersama saya hos anda, Nurin Alia Syifa. Topik kita pada hari ini adalah akhlak dalam pembangunan sesebuah negara. Sebelum kita memulakan majlis, tidak molek rasanya jika saya tidak memperkenalkan dua tetamu istimewa kita pada hari ini. Bersama saya di sebelah kanan, beliau kelihatan jelita dan tenang selalu. Tidak lain dan tidak bukan itulah saudari Safwana. Apa kabar saudari, sihat? Itulah beliau, manis dan pemalu orangnya. Di sebelah kiri saya pula, beliau mempunyai lontaran idea bernas dan lantang bersuara. Tidak lain dan tidak bukan itulah saudari Ana Suha. Apa kabar saudari, sihat? Alhamdulillah, sihat-sihat belaka tetamu kita pada hari ini. Sebelum kita meneruskan majlis, mari kita tonton video yang disediakan ini. Akhlak menurut Kamus Dewan adalah tingkah laku yang baik dan budi pekerti. Menurut kata-kata ulama pula, Imam Ghazali mentakrifkan akhlak sebagai suatu pembawaan yang unggul di dalam jiwa manusia dan darinya akan terhasil segala perbuatan tanpa memerlukan penglibatan daya fikiran. Justeru itu, hadirin sekalian, dapat kita lihat di sini, akhlak sangat penting dalam membangunkan peradaban dan pembangunan negara, tidak kira di mana-mana, sama ada di Malaysia, Jepun maupun negara barat sana. Oleh itu, soalan saya yang ingin saya utarakan kepada saudari Safwana, apakah kepentingan akhlak dalam pembangunan negara? Terima kasih kepada saudari Nurin di atas persoalan bernas yang telah diajukan. Terlebih dahulu, yang saya hormati saudari Nurin sendiri, saudari Ana Suha, juga tidak lupa kepada para penonton yang dikasihi Allah sekalian. Berkaitan persoalan yang telah diutarakan, iaitu apakah kepentingan akhlak dalam pembangunan negara, khususnya dalam aspek sosial dan pendidikan. Sidang bola bicara yang dihormati sekalian, akhlak merupakan elemen utama dalam membangunkan negara. Perkara ini dapat dibuktikan daripada penterjemahan tamadun itu sendiri. Syekh Muhammad Naqib Al-Atas mendefinisikan tamadun sebagai keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai tahap kehalusan, tata susila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakat. Di sini dapat dilihat bahawa akhlak merupakan satu elemen yang penting dalam mewujudkan sebuah tamadun. Dalam sektor sosial pula, akhlak ini boleh dijadikan sebagai benteng bagi mengelakkan berlakunya sebarang bentuk permasalahan sosial. Jom kita lihat video hadis yang berkaitan dengan akhlak. Sabda Rasulullah, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthari ma yudkhilun nas al-jannah, faqala taqwallah wa husnul khuluq, wa su'ila an akthari ma yudkhilun nas an-nar, faqala al-fam wal farj. Maksudnya, Rasulullah ditanya tentang apakah punca yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke syurga. Baginda menjawab, mereka yang bertakwa dan berakhlak mulia. Lalu Baginda SAW ditanya lagi berkaitan sebab kebanyakan manusia dimasukkan ke dalam neraka. Baginda SAW menjawab, mulut dan kemaluan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Daripada hadis yang telah dibacakan sebentar tadi, jika tiada akhlak dalam adab, ia akan membawa kepada permasalahan sosial dalam masyarakat seperti berzina, buli dan bergaduh. Perkara ini akan menjejaskan imej dan seterusnya kepada pembangunan negara. Manakala, dari aspek pendidikan pula, pembentukan akhlak amatlah penting kerana Imam Malik pernah berkata, pelajarilah adab terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu. Kata-kata ini membuktikan bahawa kedudukan seseorang yang berakhlak lebih tinggi daripada orang yang mempunyai ilmu tetapi tidak berakhlak. Perkara ini dapat dikaitkan dengan pembangunan sesebuah negara di mana masyarakat yang beradab mampu menjadikan sesebuah negara lebih membangun dari aspek ilmu pendidikan. Hal ini demikian kerana dengan adanya adab, pelajar akan mendapat keberkatan ilmu yang dipelajari. Kesannya akan lahirlah generasi bijak pandai yang akan menyumbang kepakaran mereka kepada negara.
Itu sahaja daripada saya. Kembali kepada saudari Nurin. Baiklah, terima kasih saudari Safwana atas pandangan yang cukup bernas itu. Apa yang dapat saya ringkaskan di sini adalah akhlak dalam pembangunan sesebuah negara sangat penting bagi mewujudkan masyarakat yang bertamadun dan bertata susila supaya dapat mengelakkan dari berlakunya permasalahan sosial. Jadi jelaslah di sini bahawa aspek pendidikan dan sosial tidak dapat dipisahkan kerana ia saling berkait antara satu sama lain. Daripada sini, saya sudah nampak saudari Ana Soha tidak senang duduk di sana. Jadi, mari kita dengar pendapat beliau pula tentang kepentingan akhlak dalam pembangunan negara. Dipersilakan saudari. Terima kasih saudari Nurin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya sangat bersetuju dengan pendapat saudari Safwana sebentar tadi. Baiklah, berbalik kepada persoalan yang telah diutarakan oleh Cik Nurin, izinkan saya berkongsi satu lagi kepentingan akhlak dalam pembangunan sesebuah negara. Pentingnya akhlak dalam pembangunan sesebuah negara adalah agar dapat melahirkan suasana yang aman harmoni dalam kalangan masyarakat. Hadirin sekalian, kenapa sebuah negara perlu mempunyai suasana yang harmoni? Hal ini kerana dengan adanya keharmonian, sistem pemerintahan, ekonomi dan pendidikan dapat berjalan dengan lancar dan selamat. Mari kita lihat di Malaysia sendiri. Semua masyarakat saling menghormati antara satu sama lain walaupun berbeza kaum dan agama. Malah, kita boleh saling bekerjasama dalam pelbagai bidang. Misalnya, bidang pendidikan. Kita mempunyai pendidik dari pelbagai bangsa yang mencurahkan ilmu tanpa ada sifat pilih kasih. Ini menandakan akhlak dalam diri masyarakat Malaysia berada di satu tahap yang unggul kerana saling tolong-menolong antara satu sama lain. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-Ma'idah ayat 2. Mari kita lihat video yang telah disediakan. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Maksudnya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Dasar dalil yang telah ditunjukkan tadi, kesannya daripada itu kita dapat menghasilkan generasi cerdik pandai yang bakal memimpin negara dan menyumbangkan kepakaran mereka bagi membawa status negara Malaysia ke arah negara maju. Maka dapat disimpulkan bahawa akhlak memainkan peranan yang penting dalam membangunkan sebuah negara. Sekian, saya serahkan kembali kepada Cik Nurin alias Syifa. Saya setuju dengan pendapat saudari sebentar tadi. Benarlah kata pepatah, sakit sama mengaduh, luka sama menyiuk. Masyarakat masing-masing perlu mementingkan tentang penjagaan akhlak yang mulia dalam kehidupan bersama. Dengan itu, kehidupan yang harmoni dalam sesebuah negara dapat diwujudkan. Terima kasih saudari Ana Soha. Hadirin sekalian, jika dilihat pada masa kini, terdapat banyak isu keruntuhan akhlak yang wujud dalam kalangan masyarakat sehingga merencatkan pembangunan sesebuah negara. Jadi, untuk mengetahui dengan lebih lanjut, mari kita lihat video yang telah disediakan. Menurut Tengku Intan Zarina, Sabri Muhammad dan Nasaruddin Desa, keruntuhan akhlak didefinisikan sebagai kerosakan budi pekerti yang sudah mencapai peringkat membimbangkan. Antara isu keruntuhan akhlak yang saban hari kian meningkat kini adalah seperti isu buli, dadah, rokok, rasuah dan sebagainya yang berpunca daripada pelbagai faktor. Maka, daripada video sebentar tadi, perkara yang perlu diberi penekanan adalah isu-isu ini tidak boleh dipandang remeh kerana ia melibatkan pelbagai lapisan masyarakat, termasuk generasi muda. Bukan itu sahaja, malah ia juga akan memberikan kemudaratan kepada diri dan juga orang lain, bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh dunia. Jadi, saya ingin meminta pandangan saudari Safwana tentang isu semasa yang sering terjadi berkaitan keruntuhan akhlak dalam kalangan masyarakat kini sehingga menjejaskan pembangunan negara. Dipersilakan saudari.
Terima kasih Saudari Nurin. Saya teruskan dengan perbincangan kita pada hari ini. Persoalan yang telah diajukan sebentar tadi adalah berkaitan isu keruntuhan akhlak. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, jika hadirin sekalian masih ingat, telah saya sebutkan bahawa akhlak ini ialah benteng bagi manusia daripada gejala sosial. Justru itu, jika akhlak itu diabaikan, maka akan wujudlah masalah sosial seperti isu pergaulan bebas yang seterusnya akan menyebabkan berlaku masalah lain seperti pembuangan bayi, hubungan seks luar nikah dan lain-lain. Perkara ini sememangnya masih menjadi isu perbincangan hingga ke hari ini kerana banyak memberikan kesan buruk kepada generasi kini dan negara. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'as sabil. Maksudnya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Selain daripada pergaulan bebas, masyarakat kini juga terdedah dengan jenayah yang melibatkan fizikal. Saya berpendapat bahawa perkara ini berpunca daripada generasi yang tidak dibentuk dengan pendidikan akhlak yang mengakibatkan mereka terlibat dengan kes buli berbentuk fizikal. Seperti yang hadirin sedia maklum, buli juga merupakan salah satu daripada gejala keruntuhan akhlak. Baru-baru ini, tular di media sosial satu rakaman yang menayangkan sekumpulan pelajar yang berusia 13 tahun yang telah membuli rakan sebaya mereka secara fizikal. Perkara ini berkemungkinan akan menjadi titik permulaan kepada isu yang lebih besar yang akan menjadi ancaman kepada negara. Sekian daripada saya, kembali kepada Saudari Nurin. Baiklah, terima kasih saudari. Saya setuju dengan apa yang diperkatakan oleh saudari sebentar tadi. Saya yang melihat rakaman isu buli itu pun seram dibuatnya. Bukan saya sahaja, orang lain yang menonton video tersebut juga pasti berasa geram dan marah dengan aksi-aksi pembuli tersebut. Bila difikirkan kembali, perasaan keluarga mangsa pasti sedih melihat anaknya diperlakukan sebegitu. Mana tidaknya, mereka menjaga dengan penuh kasih sayang di rumah. Tetapi, apabila dihantar ke sekolah berasrama penuh, dilayan sebegitu pula oleh rakan-rakan. Tidak mengapalah, yang penting setiap masyarakat perlu mengambil perkara ini sebagai pengajaran supaya tidak berulang lagi. Baiklah, seterusnya ingin saya dengarkan pandangan saudari Ana Suha pula berkaitan perkara ini. Dipersilakan saudari. Terima kasih Saudari Nurin. Kita kembali ke pusingan kedua. Hadirin yang dihormati sekalian, isu yang akan saya bawa sebentar lagi merupakan satu isu yang besar sehingga menjadi ancaman kepada pembangunan sebuah negara. Isunya adalah penularan budaya hedonisme. Isu ini telah menular di dalam masyarakat, terutamanya generasi milenial. Hadirin sekalian, marilah kita lihat video berkenaan isu ini. Menurut Adri Cik Noh dan Engku Zarihan Engku Abdul Rahman 2017, hedonisme ialah satu doktrin yang memandang kesenangan sebagai matlamat utama dan menjadikan kesenangan sebagai tujuan hidup. Hadirin yang dikasihi sekalian, ingin saya sentuh isu ini yang telah dilaporkan di dada-dada akhbar. Akhbar berita harian ada melaporkan kisah parti liar untuk menyambut tahun baru. Parti ini dihadiri oleh golongan lelaki dan perempuan. Apa yang berlaku hadirin sekalian? Sudah pasti berlakunya pergaulan bebas dan perkara yang paling ngeri ialah berlakunya seks bebas dan lahirnya anak tidak sah taraf. Kenapa berlaku perkara begini? Sudah tentu kerana mereka inginkan keseronokan tanpa memikirkan hukum hakam yang telah digariskan oleh Islam. Para ulama juga melarang lelaki dan perempuan berjumpa semata-mata untuk berseronok. Ini bertepatan dengan pendapat Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya iaitu Fatwa Al-Maratul Muslimah. Beliau berkata, hendaklah sepanjang perjumpaan itu hanya dalam lingkungan hajat, contohnya seperti mesyuarat dan perkara-perkara yang diperlukan. Tidak perlu memanjangkan dengan perkara luar dari hajat itu dengan berbual-bual kosong. Maka dari pendapat beliau, jelas perempuan dan lelaki tidak boleh berkumpul untuk sebab yang tidak berfaedah. Namun, ada segelintir masyarakat kita mengabaikannya. Hadirin sekalian, contoh kedua ialah isu dadah.
Dadah adalah musuh nombor satu negara yang masih belum habis diperangi. Tuan-tuan dan puan-puan, pada November lalu, Berita Harian telah melaporkan remaja perempuan berusia 13 hingga 14 tahun antara 607 orang yang ditahan bagi kes dadah. Perkara ini mengejutkan kerana mereka terlibat dengan isu dadah di awal usia yang belum lagi meningkat dewasa. Di mana silapnya kita? Tepuk dada, tanya selera. Saya secara peribadi berpendapat bahawa punca keruntuhan akhlak kita pada hari ini banyak disebabkan oleh individu itu sendiri dan rakan sebaya. Tegas saya katakan bahawa dua faktor ini adalah faktor yang saling berkait rapat menyebabkan keruntuhan akhlak dalam generasi kini, sekaligus akan menggugat pembangunan sesebuah negara dalam mencapai negara yang maju dan bertaraf antarabangsa. Saya kembali kepada Saudari Nurin. Terima kasih. Terima kasih saudari. Saya setuju dengan apa yang diperkatakan oleh saudari sebentar tadi. Dapat dilihat, budaya hedonisme ini lebih mementingkan hawa nafsu kerana ia berasaskan keseronokan dan hiburan semata-mata. Golongan ini lupa akan adanya penghakiman baik dari amal kebaikan dan juga amal keburukan pada hari kiamat kelak. Justru itu hadirin sekalian, janganlah kita leka dengan keseronokan di dunia semata-mata kerana kelak akan membinasakan diri. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, dapat dilihat bahawa implikasi keruntuhan akhlak ini sememangnya dahsyat dan tidak dapat dipertikaikan lagi. Kesan ini bukan sahaja membawa keburukan kepada masyarakat, bahkan juga kepada negara. Bak kata orang, generasi muda yang mencorak masa hadapan negara. Disebabkan itu, pentingnya mendidik masyarakat, terutama generasi muda kini, untuk mempunyai nilai akhlak yang baik bagi memastikan kesejahteraan dan keamanan negara terjamin sesuai dengan peribahasa melentur buluh biarlah dari rebungnya. Ada bola pasti ada raketnya, ada sudu pasti ada garfunya. Ada sakit, pasti ada ubatnya. Ada isu, pasti ada penyelesaiannya. Oleh itu, tidak lengkap rasanya jika kita tidak mendengar pandangan para tetamu kita tentang cara mengatasi isu-isu yang telah diperkatakan sebentar tadi. Dipersilakan saudari Safwana. Terima kasih kepada saudari Nurin. Oleh demikian kerana isu yang telah saya bangkitkan adalah melibatkan golongan remaja yang mana mereka ini masih atau baru sahaja meninggalkan zaman persekolahan. Justru itu, saya menekankan bahawa ibu bapa adalah watak penting yang perlu memainkan peranan dalam menegah dan mengatasi permasalahan keruntuhan akhlak ini daripada terus berlaku. Hal ini demikian kerana anak adalah amanah yang perlu dijaga dengan baik. Ini bertepatan dengan firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Berdasarkan ayat di atas, jelas bahawa anak adalah amanah Allah kepada para ibu bapa. Maka, ibu bapa perlulah mencorak akhlak anak dengan baik agar mereka tidak terjebak dengan isu keruntuhan akhlak. Antara perkara yang boleh dilakukan oleh ibu bapa ialah menunjukkan contoh teladan yang baik, memberikan didikan agama, sentiasa memberi nasihat dan memantau kegiatan anak-anak. Pantauan yang perlu dilakukan ialah dengan siapa anak kita berkawan dan pantauan semasa mereka menggunakan internet. Hal ini demikian kerana jika tidak dipantau, anak-anak mudah terpengaruh dengan anasir negatif yang bertebaran di internet. Selain itu, ibu bapa juga perlu menetapkan masa anak bersama gadget untuk mengelakkan ketagihan gadget yang akan mengganggu akhlak anak-anak. Maka, jelaslah ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam mengelakkan anak-anak daripada terjebak dengan isu keruntuhan akhlak sekaligus dapat melahirkan generasi yang berkualiti dalam memimpin negara pada masa depan. Baiklah, benarlah apa yang diperkatakan oleh saudari Safwanah sebentar tadi.
Pihak ibu bapa merupakan individu yang paling rapat dengan anak. Maka merekalah bertanggungjawab memantau dan mendidik anak-anak ke arah jalan yang benar. Ibu bapa perlu menjaga amanah ini dengan sebaiknya. Baiklah, tidak sabar rasanya ingin mendengar pandangan bernas saudari Ana Suha pula tentang cara mengatasi isu-isu keruntuhan akhlak. Dipersilakan saudari. Terima kasih saudari Nurin. Diam tak diam, kita sudah tiba di pusingan terakhir. Hadirin sekalian, memang benar kata-kata saudari Safwanah sebentar tadi. Selepas saya meniti pandangan saudari, ingin saya memberi pandangan tentang cara menangani isu keruntuhan akhlak di dalam masyarakat. Saudari Safwanah telah menyentuh peranan ibu bapa. Suka saya bincangkan peranan pihak sekolah pula dalam membendung isu keruntuhan akhlak yang memberi ancaman dalam pembangunan sesebuah negara. Nabi bersabda dalam satu hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Maksudnya, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Dan jika dia tidak mampu, maka hendaklah mengubahnya dengan lidahnya. Dan jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Baiklah, berdasarkan dalil di atas, pihak sekolah boleh menggunakan kuasa yang ada untuk mengadakan pelbagai program kesedaran bagi memberi pengetahuan kepada murid tentang bahaya melibatkan diri dengan gejala-gejala negatif ini. Contohnya, dengan menganjurkan kem jati diri, ini akan mengisi masa lapang murid selain dapat mendidik mereka untuk berakhlak mulia dan mendedahkan mereka tentang batas-batas yang perlu dijaga. Selain itu, pihak sekolah boleh mengadakan program ceramah secara berkala. Contohnya, memberi pendedahan kepada murid tentang budaya-budaya Hinduism ini dan kesannya. Kesannya, murid akan cakna tentang bahaya gejala tersebut. Selain itu, pihak sekolah juga boleh menganjurkan program kerjaya untuk mendedahkan murid tentang haluan kerjaya masing-masing. Dengan ini, ia akan merangsang murid untuk mengejar cita-cita mereka. Maka, mereka tidak akan membuang masa dengan perkara yang tidak berfaedah. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Serahkan kembali kepada saudari Nurin Alia Syifa. Baiklah, ingin saya sebutkan di sini bahawa setiap isu pasti ada penyelesaiannya. Namun, ia masih tidak terlepas daripada cabaran yang perlu dihadapi bagi menangani isu-isu tersebut. Cabaran yang ingin saya fokuskan di sini adalah dunia tanpa sepadan. Tuan-tuan dan puan-puan, kemajuan teknologi pada masa kini sememangnya tiada penghujung. Setiap orang boleh mengakses apa-apa yang dikehendaki tanpa batasan. Perkara ini memang nampak mempunyai banyak kebaikan. Namun, adakah kita sedar bahawa teknologi juga membawa keburukan? Misalnya, generasi muda kini mudah terdedah dengan anasir negatif. Tambahan pula situasi pandemik kini yang menyebabkan mereka menggunakan internet tanpa pengawalan ibu bapa sehingga mereka leka dan terdedah dengan budaya yang tidak sepatutnya. Jadi, marilah kita sama-sama mencontohi akhlak Rasulullah berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Maksudnya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Penonton sekalian, tidak dapat dinafikan kita tidak akan dapat mengikuti akhlak Rasulullah sepenuhnya. Namun, tidak salah kan jika kita mencuba mengamalkan akhlak Rasulullah untuk kebaikan bersama kerana baginda adalah contoh teladan yang terbaik. Baiklah, ribuan terima kasih diucapkan kepada tetamu pertama kita, saudari Safwanah, dan tidak lupa juga kepada tetamu kedua, saudari Ana Suha kerana sudi menyertai program kita pada kali ini. Kemaafan dipinta sekiranya sepanjang program ini terdapat tutur kata yang menyinggung hadirin sekalian. Yang baik itu datang daripada Allah.
yang buruk itu datang dari diri saya sendiri. Hakikatnya, kedua-duanya datang dari Allah. Sekian sahaja bual bicara kita pada kali ini. Kita bertemu lagi pada masa akan datang di waktu dan hari yang sama dalam rancangan Sembang-Sembang Santai. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.